Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya bagi laluan untuk Cikgu Aziza. Ada beberapa pengumuman sikit lah. Silakan Cikgu. Itulah nak tu tak lagi. Time balik. Elok-elok saya Allah Alam tu kita ni. Tapi tak sempat cikgu nak buat kutipan lah. Kutip baju sejuk dah. Semua dah ada 800 live. Alhamdulillah. Lepas tu sekarang korang kos perhantaran pun sikit lah. International pun Atau mahal. Kalau orang ramai syok sikit Kan, macam tak jangan ramai tu. Boleh? tak lagi. Nanti saya bagi laluan. Saya tengok dah orang ni, saya bagi laluan insyaAllah nah. إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصالحين وإلى جميع الأرواح المسلمين والمسلمات وإلى أرواح أبينا وأمنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف وقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة
وهيئ لنا من أمرنا رشدا سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت صدق الله العظيم. Kita baca qunut nazilah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلماتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang Maha memaksa, Ya Allah yang Maha perkasa, Ya Allah yang Maha membalas, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera azab. Kalahkan mereka, kalahkan mereka, kalahkan mereka, dan kemenangan untuk kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Innaka antas sami'ul alim. Innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du fa ya ibadallah. Alhamdulillah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, berbanyak-banyak syukur kita rafakkan kepada Allah atas rahmat dan nikmatnya
Dengan pagi yang penuh berkat ini, kita kembali dihidupkan. Kita dapat bersama-sama dalam satu majlis, duduk dalam satu halaqah menuntut ilmu yang Nabi letakkan sebagai satu nama, iaitu taman kecil di antara taman-taman syurga. Dan Alhamdulillah, Allah beri ruang, Allah beri peluang, Allah hantar jemputan untuk kita sama-sama bangun, duduk di dalam majlis ilmu. Begitu juga sahabat-sahabat yang berada dalam Google Meet, walaupun tak berada dalam satu halaqah, bersama-sama kita dalam ruangan Masjid Saidina Umar Al-Khattab ini, tapi mereka juga duduk di dalam majlis ilmu. Yang sabar menunggu, terus sabar menunggu dengan kitabnya. Yang tak sabar nak duduk dengan kitabnya, boleh terus sama buat kerja. Namun ibadah telinga terus berjalan. Itu ibadah telinga. Berbeza dengan kalau orang yang duduk, dia ada banyak ibadah. Dia ada ibadah mata, dia ada ibadah hati, dia ada ibadah tangan. Itu perbezaan. Apa perlunya kita duduk dalam kitab menulis, iaitu kita bawa seluruh anggota kita dalam menuntut ilmu. Bukan saya kata yang sambil mendengar tu, sambil buat kerja tak bagus, tak. Cuma kurang sikit. Namun masih lagi di atas jalan talabul ilmu, jalan orang yang menuntut ilmu. InsyaAllah hari ini, pagi ni kita akan sambung perbincangan kita daripada kitab Tanbihul Ghafilin. Masih lagi dalam membicarakan tentang bayan sifatil jannah wa ahliha, pada menceritakan, menerangkan tentang sifat-sifat syurga dan ahli-ahlinya. Ini penghuni-penghuni syurga, yang mana pada bulan yang lalu kita berhenti pada perjamuan Allah. Apa yang telah pun Allah Ta'ala jamu kepada ahli-ahli syurga. Allah Ta'ala jemput baginda Sallallahu Alaihi Wasallam masuk. Bagaimana rombongan yang diketuai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berjalan dalam surga secara bersaf-saf. Kitab Jawi muka surat 19, kitab Rumi 62. 62 insya-Allah muka surat 62. Sambungan dia kemudian, maka berkatalah Allah Ta'ala, "Hei Jibril." Kitab Baru 64. Jumpa tak? Mereka berjalan. Perjalanan dalam surga nah. Allahumma shalli alaihi wasallam. Surah Fiddah. Okey, baik, saya tanda di bawah sikit, tak apa. Maka adalah mereka itu berjalan, mereka itu melalui sur Fiddah, yakni kota perak. Kota perak. Sur Fiddah tu iaitu dalam satu makna kota perak. Diceritakan tentang ahli surga yang kita sebut berjalan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara bersaf-saf, dan pokok-pokok yang ada di kiri kanan jalan tu buat macam mana? Undur ke belakang, nak bagi laluan kepada Rasulullah dan ahli surga berjalan melalui satu kota. Macam kita lah berjalan masuk dalam satu tempat, melintasi satu bandar, kan? Lepas kita jalan, kita tengok ada hutan, ada sungai, ada buah-buahan, ada bunga-bungaan. Udah masuk satu kota. Masya-Allah. Indahnya hidup dalam surga, kan? Masuk satu kota itu dinamakan Surah Fiddah, yakni kota perak. Kota perak. Kita pernah jumpa dulu orang Perak, kan? Bukan orang dari negeri Perak. Yang dicelup badan dia, kan? Yang dicelup badannya sampai sekarang ni masih ada di Ipoh. Satu macam pertunjukan lah, pameran. Semua orang pakai kerumun, tangkap gambar dengan dia, kan?
So ni kita duduk dalam syurga tak payah duduk selfie lah. Kenapa di dunia ni kita selfie? Kita nak rakam satu kenangan. Agar kenangan tu lekat. Sebab kita tak yakin bila kita boleh patah balik kepada kenangan tu. Tapi ahli syurga nanti tak payah rakam macam tu. Bila hang rasa nak undur balik, dia undur. Masa boleh undur semula. Kalau hang nak terus ke depan, akan temui nikmat. Tak ada memori yang tak indah. Semua indah ke belakang. Begitu juga dalam pertemuan yang disebut oleh muallif kitab kita ni, yang mana kita akan melewati. Saya letak kita lah. Sebab apa? Saya nak letak satu rojak, satu harapan di dalam diri kita. Andai kita beramal soleh, ada harapan nak masuk surga? Beriman dan beramal soleh. Ini janji Allah di dalam Al-Quran. Janji Allah kepada Rasulullah SAW. Sampaikan kepada umatmu, jikalau mereka beriman dan beramal soleh, mereka layak untuk menjadi ahli surga. Janji Allah ini yang tak pernah mungkin dan tak pernah menyalahi, kerana Allah kaya, Allah pengasih, Allah penyayang, dia akan bagi. Maka dengan sebab tu kalau kita jumpa dalam Al-Quran, ada ayat tentang nikmat, ada ayat tentang azab. Ada khabar gembira dengan pahala dan balasan yang berlipat kali ganda, dan ada juga peringatan yang berbentuk azab, berbentuk siksaan, dan pulangan yang akan diperolehi ialah neraka. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala nak suruh kita ada harap. Walaupun pada pendapat ahli tasawuf, kalau kita beramal mengharapkan pahala atau mengharapkan syurga, maka ibadah itu belum ikhlas, pendapat ahli tasawuf. Tapi pada pendapat ahli fiqh, boleh kita letakkan harapan yang tinggi kepada Allah, kerana berharap pada manusia, selalu manusia akan mematahkan harapan kita, menghancurkan harapan kita. Tapi kita berharap kepada Allah dengan sepenuh-penuh keyakinan, dan harapan kita itu akan membuahkan hasil apabila diikuti dengan usaha yang berterusan. Jadi kata ulama fiqh, tak salah untuk kita mengharap di sebalik apa yang kita usahakan. Sebab tu kita selalu tanya, kalau buat ni dapat pahala tak? Kalau kita buat macam ni ada pahala tak? Kan kita selalu mengharapkan kepada pahala. Berbeza dengan saya sebut tadi ahli tasawuf, di antara ucapan Rabi'atul Adawiyah, ya Allah, seandainya aku beramal hari ini semata-mata kerana syurga, bakarlah aku dalam neraka-Mu. Dia berani cakap macam tu, sebab dia memang beramal kerana Allah. Mukhlisin lahuddin, ikhlas hati dia kerana beragama. Dia tak harap apa-apa, tapi yang dia paling mengharap adalah kasih dan cinta daripada Allah. Kita, martabat kita ni mungkin rendah, memang rendah, bukan mungkin, memang rendah. Dalam setiap perbuatan, usaha dan amalan kita, kita harapkan pahala. Betul? Betul, saya akui. Harapkan pahala. Harap redha Allah. Harapkan pahala. Janganlah kosong macam tu saja. Setiap usaha. Dan selebihnya, tawakal tu Allah. Serahlah pada Allah. Itu kita kata amal ibadat orang awam yang seperti kita. Kalau ahli tasawuf, dia tak mengharap apa-apa balasan keistimewaan, tak lain dan tak bukan adalah cinta daripada Allah. Sebab tu dia mati dalam cinta. Dia mati dalam cinta. Sebab dia terlalu rindu nak berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Kita nak kata rindu pun kita tak tahu istilah. Nak rindu macam mana tak faham. Macam mana yang dirasai oleh ahli-ahli tasawuf tersebut. Maka dengan sebab tu, kalau kadang kita pun ada dua tajuk yang dekat-dekat dia letak. Awal tu kita dah belajar tentang sifat
neraka dan ahlinya. Kemudian bab yang ke-12 tentang sifat surga dan ahlinya. Diletak tajuk ni bersebelahan, dekat-dekat. Kalau hari itu dicerita tentang ketakutan, hari ini dicerita tentang nikmat. Mudah-mudahan ada kenikmatan itu hampa rasa nak buat, ini balasan dia. Nak buat, ini balasan dia. Tidak, kita buat kerana kita hendak balasan daripada Allah, bukan daripada manusia. Tak balasan daripada Allah. Itulah yang dikatakan amal orang awam. Kita ni orang awam lah. Bukan wali, bukan malaikat, bukan nabi. Cuma orang yang sedang melakukan amal soleh dan cuba mengikhlaskan setiap perbuatan dia. Walaupun kadang-kadang tak ikhlas, tapi sedang mendidik untuk menjadi ikhlas. Layaklah ke surga, sebab saya kata kita berjalan dalam surga. Ini satu kata-kata harapan, mudah-mudahan Allah Ta'ala izinkan. Bukan kata syok sendiri, syok tu syok juga lah, kan? Tapi mengharap sangat-sangat agar nak berjalan bersop-sop bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga nanti adalah kita. Mudah-mudahan, walau tak layak, tapi harap sangat-sangat. Itu perjalanan yang kita menempuhi satu sur fiddah, kota perak. Seluruh istana di dalamnya berwarna perak disebut. Dia kata kemudian maka mahligainya daripada yakut. Kota tu tanah dia daripada perak. Dia punya mahligainya. Mahligai di dalam kota perak itu diperbuat daripada yakut. Bukan yakut minuman. Yakut. Yakut ini adalah di antara keluarga mutiara berlian. Yakut, lu'lu', zubarjan, itu di antara perhiasan syurga. Yang mana di dunia kalau ada pun tak seindah yang di sana. Kalau ada pun dia rebut oleh manusia. Memang susahlah nak buat mahligai daripada berlian, kan? Orang jual halu-halu itu pun punya mahal. Cuba pergi beli cincin berlian bersebentuk 10,000. Tapi Allah punya kaya, dia buat mahligai. Dia buat mahligai daripada yakut. Bila masuk kepada mahligai tersebut, kemudian maka sampailah kepada Hadhiratul Qudus, yang nama surga. Yang nama surga yang dibawa oleh malaikat Jibril. Atas perjalanan 10,000 tahun. Dia nak abang ni jauhnya. Tapi ahli surga bukan berjalan 10,000 tahun. Kalau ahli dunia, dunia nak abang besar. Besar sungguh. Surga yang bernama Hadhiratul Qudus. Maka bertemu tiap-tiap seorang daripada mereka itu. Bertemu, jumpa tiap-tiap seorang dengan ahli surga. Dan mahligainya yang tersebut, yang tersurat pada pintu mahligainya itu namanya. Masuk ni, setiap satu mahligai satu orang duduk. Satu mahligai satu orang duduk. Kita akan tanya besarnya, nak duduk dengan siapa? Duduk seorang-seorang. Tertulis nama pada setiap mahligai yang diperbuat daripada yakut tu, iaitu nama penghuni-penghuni surga. Satu mahligai seorang duduk. Kita kalau masuk rumah luah rumah tu, duduk dengan siapa? Kita tanya. Duduk seorang. Rumah sebesar ni duduk seorang. Apa yang tergambar dalam pemikiran kita? Siapalah nak menyimpan, kan? Larat kita nak menyapu. Rumah kalau besar, kan? Larat kita nak menyimpan. Rumah kalau ada 2 tingkat tu, dia kata dia selama dah tak nak di atas. Bersawang lah. Pasal apa? Tak larat dah. Sapu dekat mana yang ada depan mata ni saja. Sebab lemahnya atas nikmat dunia. Tapi nikmat syurga, tersedut fikirlah. Mahligai punya besar, punya cantik, duduk seorang-seorang. Ini yang kata nikmat syurga tu tak boleh kita gambarkan dengan akal kita yang sempit, kerana kita tak pernah dengar nikmat daripada ahli syurga keluar masyarakat balik. Tak pernah terlintas di fikiran, tak pernah tergambar
pada pandangan mata, tak pernah terdengar oleh khabar dengan telinga. Punya nikmat. Jadi kita boleh baca lah ni hadis. Nah, ini hadis, huraian hadis. Dia kata setiap satu mahligai tu dah tertulis dah namanya. Tak payah duk susah-susah pergi ambil borang, isi borang, nak kena pergi mati stamp, nak kena pergi ambil sokongan siapa-siapa, nak beli rumah. Tak kira lah rumah tu kos rendah ke, kos tinggi ke, memang proses dia susah. Nah, lepas tu buat loan pula. Buat loan kadang tak lulus. Cuba pula, tak lulus berkali-kali. Tapi dengan Allah. Dengan Allah. Siap. Nah, satu mahligai, satu ahlinya. Siap dah tulis nama nak. Maka melihatlah segala yang jauhnya. Jumpa. Yang dekatnya. Maka melihatlah segala yang indah-indah di dalamnya. Dan duduklah di atas kerusi. Kita akan bayangkan kerusi kita ni lah. Hebat kita nah. Dalam tu cantik ni, kecantikan yang tidak ada tandingannya. Tak tahulah kecantikan yang tidak ada tandingannya. Saya pernah beritahu dekat puan-puan. Saya pernah pergi tengok satu tempat yang kata di Dubai tu. Yang hotel dia nak tengok saja kena bayar $100 nak tengok saja. Kata cantik macam istana. Ada kata cantik macam surga. Perumpamaan manusia macam kita yang tak pernah melihat kecantikan. Perumpamaan. Dia kira kalau kita kata kita nak pergi bayar, dia buka pagar tu, masuk, pergi tengok $100. Saya taklah sebodoh tu kan, tapi lah tengok tambah. Tapi teringin tak? Kalau ada dia tentu tak heran lah. Takat-takat $100 tu bayar. Nak pergi tengok bukan nak duduk. Nak tengok, kalau nak duduk tak tahu lah mana nak bayar. Kan? Masya Allah. Nah, ada yang masuk dalam rombongan kami tu, ada yang masuk. Dah lah bayar mahal. Takat gambar tak boleh. Ya? Kalau takat gambar boleh kita share kan. Takat gambar tak boleh. Masuk kena bayar. Bukan masuk duduk, kata masuk tengok. Itu dahsyat kata lah. Dia pun boleh cerita lah kita ni ingat dengan awak tak teringin kan? Teringin masa kita dengar cerita surga, Masya Allah. Hebatnya Allah. Nah, dalam hati, dalam lafaz, saya kata mati duduk balik tak dapat. Rupanya andai ada amalan, mati hidup balik boleh dapat dah. Lebih lagi. Lebih lagi sebab Allah kaya. Pertama, Allah pengampun dosa banyak kita bawa. Kita minta ampun pada Allah. Kita hiasi diri kita dengan amalan yang soleh. Ada harapan tak? InsyaAllah. Ni yang kita rojak. Apa dia? Harapan. Harap mudah-mudahan dapat ya Allah. Pandanglah aku ya Allah. Dengan sekelumit amalan yang aku bawa tak banyak mana ni. Aku tahu tak melayakkan aku ke surga. Tapi ku yakin rahmatmu begitu luas ya Allah. Maghfirahmu begitu tinggi. Bolehlah jemputlah aku ya Allah. InsyaAllah itu harapan. Harapan orang awam seperti kita. Selalu menaruh harapan pada Allah. Tak pernah putus. InsyaAllah. Ada. InsyaAllah ada. Duduk atas kerusi. Saya tak reti nak cerita kerusi ni minta maaf. Saya tak dapat ilmu tentang kerusi dalam surga. Nak bayang macam mana? Yang sopa tenggelam tu ke? Tak boleh. Tahu? Tu nak bayang macam mana? Tak tahu nak bayang macam mana. Orang mungkin boleh bayangkan. Perabot dia dari luar negara. Harga satu-satu kerusi dia tu, satu-satu perabot dia mungkin boleh cerita kat kita. Yang ni, yang duduk single punya duduk, sofa ni dia kata harga $120,000. Yang hak duduk dua orang kan, sofa dia ada duduk seorang, dia ada duduk dua orang. Hak yang duduk dua orang tu $200,000. Campur-campur ni semua perabot yang tang sofa tang dalam tu dia kata $500,000. Kita ni
Yang tak tahu apa ni, kan? Lepas tu fikir-fikir, duduk sofa tu jugalah. No? Duduk sofa tu jugalah. Kalau sakit tak boleh duduk juga tak? Kan? Masya Allah. Macam manalah kerusi Allah. Kalaulah kata, maligai saja daripada yakut, kerusi tak tahu macam mana. Saya kata, saya minta maaf. Saya tak kerti nak cerita yang ni. Wallahualam. Allah saja yang maha mengetahui tentang kerusi ni. Saya tak tahu. Tapi dia kata, ahli syurga akan duduk di atas kursi. Kemudian maka berkata Allah Ta'ala, hei Jibril, seru pada Jibril, penghulu segala malaikat, bawa olehmu hamparan. Dia buat main pula. Nak masuk tu dia hampak kapet. Kita ni kalau boleh jalan di atas kapet merah tu tak kira dah. No? Masuk rumah kenduri, orang akan hampak kapet untuk mengantar jalan. Kita ni nak tumpang perasan. Kita pun sama. Jalan di bawah lengkungan bunga kan. Ombak pintu kita pun syok sendiri. Saat lagi pinggir kita balik pokok bunga tu tangkap gambar. Dari atas kapet konon. Tangkap gambar. Pupak-pupak. Nak abadikan kenangan. Masya Allah. Ada harapan, ada peluang. Jadi tetamu Allah. Masya Allah, Allahu Akbar. Dia nanti hampak dia kata dah. Panjang dia kata, dihamparnya ke hadapan hambaku, maka dibawa oleh Jibril hamparan ke hadapan khalayak yang banyak. Di khalaik ni khalik makhluk-makhluk yang banyak tu dihampar. Dia kata dia daripada lu'lu'. Lu'lu'an mansura. Dalam Al-Quran dia ada sebut, dalam surah Waqi'ah ada sebut, dalam surah Insan ada sebut, dalam surah Ar-Rahman ada sebut kan. Lu'lu'. Maka diartikan oleh ulama-ulama mufassirin, lu'lu' ini ialah mutiara yang bertaburan. Kita fikir dengan akal kita yang sempit ni, nak berjalan atas mutiara jenis sakit tapak kaki lah. Kan mutiara tu bulat-bulat, kalau terpijak sakit. Itu kata tak usah fikir dengan akal kita. Akal kita ni dia punya sempit, cukup terhalang untuk memikirkan benda yang gaib, yang milik Allah, yang jauh lebih besar, yang jauh lebih nikmat. Perumpamaan hamparan kapet tu untuk dilalui oleh ahli surga tu punya panjang, disebut sini panjang hamparan tersebut 10.000 tahun perjalanan, punya panjang. Nisbah 10.000 tahun perjalanan, yang mana di atas dia tu bertaburan lu'lu' mutiara. Saya kalau sebut di sini sebab perumpamaan pengantin yang berjalan, orang tabuk bunga. Tidak? Oh tak kira dah. No? Sebab tu orang bernama Raja Sehari kan? Nah? Ada pula budak-budak dia bagi main bang dua orang. Bubuh pula kelompok-kelompok bunga dalam bakui. Tabung kau jalan. Itu dunia. Kita hak yang duk tengok perhati sampai habis. Okey. Perumpamaan ini, maka Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quran. Nah, ahli surga itu akan diarak berjalan di atas hamparan yang panjang daripada lu'lu' tersebut. Subhanallah. Kalau kita tengok jauhnya nak berjalan, kan kita selalu akan merungut. Kita parking kereta pun begitu. Tak mana? Tak no. Parking tak no. Dia nak abang dia punya cuk. Dia jauh dia nak berjalan. Yang ni disebut panjang hamparan tu saja 10.000 tahun. Tapi adakah penat yang berjalan? Tak berjalan pun. Macam eskalator dia berjalan sendiri. Ya Allah, ya Allah. Itu yang kata nikmat yang paling banyak. Nikmat yang tak pernah putus-putus. Lepas dia bagi hamparan apa dia? Maka dibawa ke atas, dibawa Jibril ke atas hamparan akan makanan. Dia letak pula makan. Yang tiada dimasak dengan api. Pasal apa makanan tu tak dimasak dengan api? Tak masak lah, mantah lah. Okey, kita fikir macam tu lah. Sifat makanan yang dimasak dengan api panas kan?
Kita tak boleh nak ambil terus makanan tu panas-panas. Melecuk mulut lagi. Kan? Nah, kita kata kita suka makan panas. Setengah orang suka makan panas. Panas pun tak apa. Dia boleh tiup tu, dia rasa syok, dia boleh tiup. Contoh dia minum kopi. Duk berasak-berasak. Sempoi dia kata. Kami dapat hidangan hak duk berasak lagi. Dia saja nak yang panas. Sebab apa ada kesedapan di situ? Kerana dia baru. Dia sambil dia tiup, tu sambil dia minum, dia seruk punya satu nikmat. Saya lah tu Bila panas dia rasa syok. Bila rasa sejuk, lah sejuk dah. Diceritakan makanan syurga ni, dia tak dimasakkan dengan api. Tapi adakah dia sejuk? Dia tak sejuk. Adakah dia suam? Dia tak suam. Macam mana? Macam mana yang hati kamu kehendak, jadi dia. Kalau nak ada yang panas, dia jadi panas. Hang nak ada dia suam sikit sabar nak minum, hang tak payah tiup, hang boleh minum. Tapi dalam buku fiqh, kita makruh nak makan atau minum makanan yang panas. Makruh. Rasulullah suruh biarkan sejuk baru makan. Jangan makan panas-panas. Rasulullah tak bagi Okey, di antaranya nak memfasihkan lidah. Kenapa boleh makan sejuk? Bukan makan yang dah ibu dalam peti air tu dah. Tapi makanan yang dah dimasak, biar seketika sampai sejuk baru makan. Jangan panas-panas sambil embus. Makruh. Makruh tu apa seronok buat sangat kan? No? Kita suka yang ada embus-embus tu. Yang tu yang dia sedap. Sebenarnya hak tu yang makruh. Kerana kita mengeluarkan angin najis. Angin yang kotor daripada dalam perut embus. Macam mana yang aku suka? Makruh, tak berdosa. Macam itulah kita. Selagi tak berdosa, dia dapat situ. Jangan tiup makanan atau minuman. Tak tiup, tak syok. Yang tiap kita pergi kenduri awal-awal. Masak hidang pertama tu kita sampai. Biar dia duduk panas-panas. Raja cari panas. Allah Ta'ala sebut. Kenapa dalam hadis yang kita baca ni, makanan syurga tak dimasak di atas api. Tahu pasal apa? Mana ada tukang masak? Tak ada tukang masak. Pasal apa tak ada tukang masak? Tak ada siapa kerja. Nak makan apa jadi? Suhu. Apa yang orang rasa nak makan suhu yang macam mana? Jadi. Dia tak ada yang menyusahkan. Semuanya yang menyenangkan saja. Yang Allah Ta'ala letak di situ. Kemudian dia kata, makanlah mereka itu terlalu nikmat makanannya. Makan ni lagi makan, lagi sedap. Lagi makan, lagi sedap. Lagi makan, lagi sedap. Berbeza dengan kita ahli dunia, musim suapan mula-mula tu sedap. Sedap sungguh. Makin lama makin kurang nikmat kesedapan. Sebab kenyang. Kemudian dalam usia tera kita ni, sepinggan nasi pun dah bagi 2 dah. Betul tak, no? Kalau waktu muda dulu, sepinggan tu tak jadi apa. Kan dia boleh tambah lagi, dia boleh tambah. Tapi dalam usia kita ni, sepinggan nasi tu pun dah boleh bagi 2 dah. Mula-mula sedap tak? Tanya, sedap tak? Sedap. Sedap pun sekadar kenyang. Lepas tu dia tak boleh dah. Tak boleh nak masuk dah. Sebab uncang perut yang Allah Ta'ala beri dekat kita tu dah tua. Takat tu je. Tapi ahli syurga, makanlah. Makan bukan kerana lapar. Makan kerana nak makan. So kita lah ni jadi juga. Makan bukan kerana lapar. Sampai tak ada lapar lah. Punya bagi makan sehari 6 kali. Agak-agak lah makan sehari 6 kali. Sungguh. Pagi dia bagi dah. Pukul 10 lagi makan pula. Pukul 12 makan pula. Pukul 3 makan pula. Pukul 6 lagi makan. Pukul 10 lagi makan. Dia nak kira nak bagi cukup 6 kali. Dan dia kata boleh makan sungguhan sampai tak ada lapar. Ahli surga makan bukan kerana lapar. Tapi makan pasal nak makan. Ini yang dimaksudkan dia. Makan yang penuh dengan
penuh dengan nikmat, lagi makan lagi sedap, lagi makan lagi sedap. Maka dibawa pula oleh malaikat ke hadapan mereka itu 70 warna daripada makanan. Makanan tu ada 70 warna. Kita punya makanan, kita masak lemak pun sudahlah. Masak lemak ni dia ada 2 color. Tak kuning, putih. Tak putih, kuning. Masak lemak cili api, kena ambil kuning. Masak lemak pucuk paku, kuning juga. Masak lemak pucuk ubi, kuning juga. Kan? Satu color je. Masak merah ayam, merah. Masak ros, merah nak ros juga. Rendang besar, nak lagu tu juga. Tidak? Satu color. Nasi tu dia buat lah. Habis sangat pun merah, putih. Dia buat color-color, hujan panas ada kata. Nah, yang ni yang disertakan ahli surga, makanan saja ada 70 warna. Kuih lapis pun ada 3-4 color je. Pun saya juga nak buat tu no. Lapis. Kadang-kadang dia tak mau terbuka lapisan tu jadi macam bengkang. Suruh saya buat, bengkang pun tak jadi. Allah Ta'ala punya kaya dia nak abad kenikmatan. Makanan saja ada 70 warna. Tiada menyerupai setengahnya yang lain. Tak serupa pun, tak sama. Kita ni habis-habis hebat makanan, tomeh darat. Tidak. Pasal tak tomeh awal, tomeh lah. 2 tu je. Ada tomeh tengah-tengah? Ada. Ni yang 70 ni tak sama langsung. Maka makanlah sekalian. Dan adalah makanan itu sekali makan bertambah lazatnya. Sekali lagi dimakan lebih pula lazatnya daripada dahulunya. Lagi makan lagi sedap. Lagi makan lagi sedap, lagi makan lagi sedap. Allahu Akbar. Demikianlah selama-lamanya. Kira kalau kata duduk nak makan sampai bila-bila pun makanlah. Cuba di dunia buat lagu tu. Mati kerana makan. Kita ni tengah-tengah duk makan tersedak. Allahu Akbar. Saya akui dalam usia yang dah senja, bila tersedak sakit no. Sakit. Kadang-kadang tak makan apa pun tersedak. Anak ni tanya, mak mayak kan tak habaq kata mayak. Kat tengah dia. Hanya tanya banyak ni. Memang marah. Dia nak tunggu arahan. Nak suruh ambil ayak ke. Dia tunggu tengok kita baru duduk batuk. Sampai terkelak ayak mata ni pedih dada-dada. Tersedak apa pun tak tahu. Nak kata kelang kabut makan pun tak kelang kabut sangat. Dah kita ni nak balik dah. Nak balik dah ke hadirat Allah. Rengkung kita tu semakin sempit. Dia buatkan berlaku ketidakadaman dalam pemakanan. Makan silap sikit, tak boleh berak. Makan silap sikit, berak sangat. Itulah kita. Makanan yang membawa kemudaratan. Semua penyakit berpunca daripada perut. Macam apa? Isi dia macam-macam. Jadi ahli surga makanlah selama-lamanya. Tak payah berhenti, makanlah. Maka apabila sudah ia makan, lepas makan dia bagi apa pula? Maka berkata Allah Ta'ala, beri olehmu piala yang berisi laban dan asal dan khamar dan zanjabil. Dalam Al-Quran surah Insan Allah Ta'ala sebut apa? Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha apa dia? Zanjabila. Kan surah Insan. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Akan diberi minum pada hari itu di dalam surga nanti satu minuman yang duduk di dalam piala. Piala itu bekas minuman yang mana kata Allah Subhanahu Wa Taala campuran minuman yang punya lazat tu adalah zanjabil. Apa dia zanjabil? Halia. Kata ayat halia, no? Jadi ingat halia, bagi minum ayat halia. Oh, jangan perlekeh halia lah. Kan yang ditemui kan
Di dalam halia tu subhanallah, dia ada zat yang Allah Ta'ala letakkan melebihi segala ubat halia ni. Melebihi segala ubat. Kita tak mau. Yang ubat tu tak apa mau. Halia ni panah lah, halia lah gutu lah, halia ni penak. Bagus. Halia di antara makanan yang terbaik yang kita campurkan dengan madu. Jadi halia madu. Patut keyakinan kita kurang, batuk Rasulullah ajak lah, ini Rasulullah ajak. Batuk, minum air halia campur dengan madu. 2 kali minum tak baik, tak minum dah tak baik. Di kedai beli ubat. Kita lebih yakin dengan ubat yang manusia cipta. Tengok manusia tu pandai, dia ambil daripada hadis, dia ambil daripada Al-Quran, dia buat ubat. Kalau tak sembuh, sebab ubat tu bukan penyembuh. Yang menyembuh ialah Allah. Teruskan, dapat pahala, dapat pahala minuman sunnah, dan dapat juga pahala daripada apa yang kita rasa diberi kepada ahli surga. Okey, kita tengok di sini dia kata khamar. Khamar ni maksud apa? Arak nah. Ahli surga minum arak no. Di dunia kita haram minum arak. Bahkan Allah Ta'ala sebut dia tu najis. Tapi di surga khamar ni khamar tak mabuk. Kemudian apa lagi disebut? Laban, susu. Diberi minum susu. Asal madu. Asal ni maksud dia madu. Madu yang dah siap disaring. Lebah pun tak gigit. Dah ada siap dah. Dan ni suruh kita ambil madu di sarang lebah. Tak reti cara pun, no? Tak reti cara. Silap kena sengat. Kemudian dia kata, maka minumlah mereka dengan bersuka-sukaan. Seronok dapat minum. Kalau orang bagi kita minum ni, ayat sejuk saja pun seronok dah. Dia kata dalam keadaan berseronok, bersuka-sukaan. Kemudian maka berdirilah. Berdiri. Bukan berdiri, diberi sikit. Tak saya tulis berdiri. Maka diberi air semata-mata. Minum saja. Hampir rumah dia ni jamu apa? Tak ada apa, minum saja. Ini bukan minum saja-saja nah. Bermula tiada ada makan segala isi syurga itu kerana laparnya, dan tiada minum kerana dahaganya. Dia makan bukan kerana lapar, dia minum bukan kerana dahaga. Adalah makan mereka itu kerana lazat semata-mata dan nikmatnya. Makan sebab sedap. Sedap saja. Okey, habis cerita makan dan minum. Maka apabila selesai daripada makan dan minum, maka berkatalah Allah Ta'ala, ya malaikatku, perpakaikan. Kita lama dia tulis bahasa pelik sikit. Pakaikan olehmu sekalian mereka itu, bagi baju pula. Disalinkan dengan pakaian. Okey, dalam surah Al-Kahfi, Allah Ta'ala ada sebut tentang pakaian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yalbasuna thiyaban khudrun min sulukin. Sama sikit. Wa istabraqa. Ahli-ahli syurga ni, mereka itu akan dipakaikan thiyaban min sundus. Pakaian daripada sundus ni sutera. Sutera yang berwarna hijau, dia kata thiyaban khudran. Pakaian sutera yang berwarna hijau. Istabraq, ada sutera tebal, ada sutera nipis. Subhanallah. Itu pakaian yang akan dipakaikan. Kemudian lepas dipakaikan, diletak mereka itu muttaqina fiha 'alal araik. Diletakkan mereka itu di atas pelamin-pelamin. Saya tak naik duduk atas pelamin. Gila ke apa? Duduk tang mana buat pelamin di dalam rumah, duduk atas pelamin. Jadi sangat nyamuk. Segala dengan bunga canga berlambak-lambak, dengan kelambu berkegantung, kan? Disebut ahli syurga nah. Duduk pula dia kata, lepas dipakaikan dengan pakaian yang indah-indah ini. Janji Allah tentang ahli syurga nah. Baju ni bukan kata selai color, kita tengok dia nampak di sini lah.
diperpakaikan oleh malaikat baju yang bersalah-salahan warnanya, warna belain-belain. Kita ni habis lain, merah, biru, hijau, hijau, kuning, ungu, hitam, putih. Lepas tu tak tahu orang nak cakap apa. Tak percaya pergi balik buka almari. Kan? Warna dekat hampir sama. Cuma terang dengan malam ya. Labu dengan jelas saja. Betul tak? Tapi serupa aja. Kalau dia kan, pakaian ahli syurga kata Allah bersalah-salahan warnanya. Maka tiadalah seorang daripada mereka itu dipakaikan. Dipakaikanlah. Memakai tiap-tiap seorang 70 lapis. Bayangkan dengan akal dunia kita, seorang-seorang dipakai baju 70 lapis. 2 lapis pun rimah dah. 3 lapis pun jenak garu. Dalam cuaca Malaysia lagu ni yang tak berapa menentu, hujan ribut lagu mana pun tak kat selapis ya, no? Dia kata, seorang ni pakai 70 lapis, warna yang bertukar-tukar, dan iaitu terlebih ringan daripada memakai selapis di dalam dunia ni. 70 lapis, tapi tak berat. Ringan daripada pakai selapis. Kita kalau pakai pakaian yang elok, yang mahal, dia nipis, tapi tak jarang. Ringan saja rasa. Saya ingat Allah yarham ayah saya. Dia kata, kalau nak tahu kain tu mahal ke tak mahal, boleh lipat bubuh dalam puntung, dalam kotak gurih api. Kan dulu kita ada kotak gurih api. Lalu ni ada lagi ya kotak gurih api? Tolak tarik tu. Ada lagi ya? Tak pernah jumpa lama dah. Kan? Kita pun tak pakai gurih api tu. Dia kata, hampa nak tahu kain tu mahal ke tak mahal, boleh lipat kain tu bubuh dalam kotak gurih api. Saya tak tahu istilah dia macam mana. Dia nak abang halusnya material kain tu. Yang itulah yang paling mahal, sutera. Dia sebut di sini pakai 70 lapis pun, tapi ringan daripada selapis pakaian di dunia. Itu kata Allah. Ni hadis yang kita baca. Kemudian maka dipakaikan gelang. Lagi pakai gelang pula. Daripada yang diperbuat oleh laki-laki, dan perempuan. Laki pun boleh pakai gelang, perempuan pun boleh pakai gelang juga. Demikian juga boleh pakai. Okey, dalam Al-Quran pun Allah Ta'ala cerita, wahulu asawira min fiddah. Kan? Mereka itu akan dipakaikan gelang daripada fiddah, daripada perak. Kemudian dia ada cerita lagi. Mereka akan dipakaikan gelang-gelang daripada minaz zahab wal fiddah, daripada emas dan perak. Pakai gelang, dia kata boleh susun gelang ni sampai ke siku. Dan ni pelik. Kita kalau tengok orang terlampau pakai barang-barang kemah, kita rasa pelik. Berlambak-lambak, bubuh sampai habis jari, 10 jari. Kita akan jumpa dalam hadis ni, dipakaikan ahli syurga 10 jari. Cincin kalau orang pakai 10 jari, orang tak kata KU ke? Bahasa KU. Itu ciri. Itu bahasa-bahasa orang belah utara ni, dia pelik kelak mai. Dia kata dia ni perak Nak abang kata cincin terlampau banyak. Kalau bubuh gelang sampai ke siku, rupanya itu pakaian ahli syurga. Tapi tak boleh. Makin cantik, makin indah. Kalau kata boleh pakai baju sampai 70 lapis, boleh bayang tak dengan pemikiran kita? Tak ada bayang. Macam mana baju sampai 70 lapis ni Duduk di mana? Duduk bersama-sama dengan Siti Fatimah, Masya Allah. Duduk dengan Fatimah Az-Zahra, kuntuman bunga Nabi SAW, kekasih hati Nabi SAW, puteri baginda yang paling dicintai SAW, Masya Allah. Yang orang tak pernah tengok muka dia. Tidak ada seorang lelaki yang ajnabi yang pernah tengok muka dia. Macam
Mana tu? Ada peluang. Jangan duk fikir dengan akal kita yang kotor ni, pakai baju 70 lapis, pakai gelang sampai ke siku, cincin 10 jari pergi duduk dengan Sayyidatina Fatimah. Tu saya bayangkan. Nak tahu akal kita kotor tak kotor, bayangkan tu. Itulah akal kita. Takat tu yang dia boleh fikir. Kan? Pelik lah. Nanti panggil orang gila ke apa? Dah baju berlapis-lapis. No? Pakai berberan-beran. Lepas tu nak pergi duduk dengan Fatimah, tak layak. Nah? Dengan timah boleh duduk di sini. Itulah kita kan? Itulah kita. Allah ya Allah. Okey, sebenarnya sampai dekat tu je dah. Saya nak jemput Cikgu Azizah dah. InsyaAllah beliau ada beberapa perkongsian kukuklah nak tumpang-tumpang infak nah kerana Allah di jalan Allah pada saudara-saudara kita di sana. Okey Cikgu, minta tadi yang tak jadi tu sebab tak apa ramai. Kita nak bagi ramai sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada kita dua saya. Okay, sebenarnya hari ini kita ada kewajiban untuk masjid dijemput. Ya, mungkin bapa semua pun ada terlibat sama. Alhamdulillah, mesti puan-puan ada juga apa terjadi dengan berlibat dijemput tu apa cerita ni. Sebelum saya pergi ke yang satu lagi. Okey, jumlah infak jemput yang dikumpul itu memanglah di luar jangkaan saya sendiri. Ya, saya target pun tak banyak itu, tapi Allah tak izinkan. Alhamdulillah. Semua jumlah yang terkumpul adalah 40,000. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Saya pun terharu. Tak sangkalah Allah bagi sabarnya. Alhamdulillah. Bila kita tak buat kerja baik ini, Allah bantu kita. Ya, ya. Allah cantik hati kita. Tak mana duit itu sekarang. Saya memang kalau boleh nak serahkan dengan diri kita berjemput. Tapi saya tengok jangan keluar dapat lagi. duit telah terkumpul 40,000 lebih. Yang saya tak tahu kat mana. Jadi dengan segera malam pun saya tak boleh tidur. Ya, saya telah sampaikan duit berjemput sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dijemput telah dikabarkan kepada saya bangunan itu telah berjaya dipindah. Ya Allah, ya Allah. Sekarang kita pindah bilik ini dan tanda tangan akan tambah. Sekarang dia cari dana lagi untuk di masjid. Alhamdulillah. Amin ya Allah. Saya namun saya masih berada dalam. Alhamdulillah. Semua ini kerja Allah. Saya pun tak sangka saya boleh dipilih. Alhamdulillah. Sebahagian daripada itu. Subhanallah. Saya nak bagi tahu yang kedua pula. Jadi infak kita keluar negara itu pun adalah Alhamdulillah Allah. Sekarang ini saya nak cerita pasal Gaza. Di Gaza hari ini hari ke-58 peperangan, bukan sikit-sikit peperangan. Ya? Dan seluruh penduduk Gaza Palestin rumah-rumah hancur, hancur lebur, jadi banyak kendaraan berkumpul. Mereka tak ada tempat berteduh. Teduhan mereka hanya bangunan-bangunan yang ditutup dan juga plastik-plastik. Kemah-kemah. Musim sejuk sekarang dah hampir tiba. Sekarang dah mulai musim sejuk. Mereka masak air komputer ramai sebab tak kepanasan. Anak-anak kecil. Jadi saya sekali lagi terpanggil ya, untuk mengumpulkan baju-baju sejuk untuk disemutan di sana. Saya tak boleh bayar berapa banyak baju sejuk saya boleh kumpul. Saya bagi tahu kepada kawan-kawan, ramai kawan-kawan yang pergi luar negara, kalau ada baju sejuk boleh tak infak ke saya. Rumah saya jadi tempat pengumpulan baju sejuk. Kawan-kawan ramai datang baju sejuk. Saya target 300 hingga 400 helai. Tak boleh bayar macam mana baju sejuk itu nak datang. Allah bagi ilham kepada saya. Kenallah saya dengan penjual baju sejuk bandel yang selalunya diekspor ke Thailand, ke Indonesia. Sepanjang ini saya tak kenal bandel. Ya, jadi aku saya kenal bandel. Dan kawan-kawan saya ajak, kawan-kawan pergi gudang bandel. Beli baju bandel, baju sejuk. Baju sejuk ni cuaca yang negatif.
Bukan baju sejuk style Ya, ni. ya. Ya, yang malam-malam kalau aircon sejuk tu kan. Yang baju sejuk dan tebal kulit semua. Orang kata kalau beli baju bandar ni cikgu akan rosak sebentar. Kalau budi tu rosak. Saya kata saya tak mahu Allah. Bila tak ada kami tunggu. Ya, bila saya cerita dengan pemilik bandar tu, saya kata saya nak infak ke Gaza. Lepas tu dia kata, cikgu tak apa, saya sama nak infak. Saya beli 4 bandar. Bila 4 bandar tu, saya ada saya punya kawan-kawan dalam buka saya bandar tu, saya kena panggil gunting dawai. Panggil orang gunting dawai, faham betul. Baju sejuk tu sekeping macam buku ni. Dia dah kompres. Kompres sekeping macam buku ni. Kami ambil masa lama. Itu proses. Buka baju tu. Selai-selai. Selai-selai. Lepas tu bila kita nak hantar ke Gaza, takkan kita nak hantar musuh-musuh. Saya pergi hantar ke Dobi. Kos Dobi saja ambil 1,000. Kami ambil Dobi lebih kurang 7 hari. Okey. Lepas tu, alhamdulillah kawan kata setengah tak boleh pakai. Diizinkan Allah, semuanya cantik boleh pakai. Allah akan sasar pakai. Ya. Semuanya bajunya kualitinya cantik-cantik, kulit dan sebagainya. Hanya yang rosak tu adalah saya tak pakai. Baju yang tak boleh kami masuk dalam mesin pun kami masukkan mesin. Kami ni kurang arif tentang tu. Yang rosak tu adalah Allah Akbar. Akhirnya kami packing dengan kotak. Pun orang sumbang kotak daripada kedai yang tak kotak. Kotak yang bertaraf antara maksudnya kotak. Dia hantar kotak itu percuma. Allah Akbar. Jadi kami berjaya dapat bungkus 49 kotak dengan jumlah, kalau tadi target saya ialah 300-400 naik. Kawan-kawan datang ada kat bawah hantar kat saya. Akhirnya kami berjaya kumpulkan 800 naik. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Amin. Saya tak tahu saya kat sini macam boleh. Selalunya kalau kita nak infak ke Gaza, nak infak ke badan-badan yang itu, kita tak kena bimbang sampai ke tidak, sampai ke tidak. Hari ini saya insyaAllah dengan izin Allah, saya doa yang lain supaya apa yang 800 selai baju ini Sampai. InsyaAllah. Sekarang dah mula sejuk. Dia akan sejuk daripada bulan Disember dah mula sampai bulan Mac nak masuk April dah sejuk. Kalau kita sejuk, kita duduk dalam ruangan ini, maknanya cuaca itu masih tertentu lagi. Dia tak ada apa pun nak duduk kat sana. Selain baju dia, bila dia saya tengok gambar, dia hantar kat saya, dia masak air tu, anak-anak tu hanya pakai baju dipres-pres, pendek-pendek ni, tak ada baju untuk lindung dia. Jadi masalah saya satu. Yang duit yang kami minta itu, yang itu cuma dapat kami uruskan untuk pembelian baju, kos pengangkutan daripada sneaker. Sekarang kotak tu semua sudah ada di Kuala Lumpur. Dia target merantau pada 17 Disember. Tapi kami masih ada masalah kos pengangkutan. Ini tuan-tuan bayang, kalau kita nak hantar ke luar negara, banyak prosedur yang kita ada. Kalau baju itu 49 kotak itu mungkin kebanjir Kelantan, mungkin kebanjir di Johor, mereka dah boleh buka kotak dan pakai. Tapi bila kita nak kena hantar ke international, macam-macam prosedur. Pertama, daripada tempat pengumpulan nak pergi ke airport, kos transport. Sampai masuk ke kargo, kos transportnya 650 sikit. Sampai di airport, dia kena bungkus dengan standard punya panggil wrapping. Wrapping itu saja. Satu kotak berapa? Satu kotak dia ambil 20 ringgit. Kali dengan berapa kilogram? Kami ada 600 kilogram. Kali. Kalau kali 22 ringgit kali 600, kita ada 12,000 ringgit. Bukan wrapping saja. Proses kedua kita kena strapping. Strapping tu ikat tali. Kalau kita pergi luar negeri selalu menjadi strapping
RM10, 60, 600. Okay, satu. Lepas tu daripada strapping, saya dah catat kat sini. Kalau saya lupa, saya catat. Okey. Lepas strapping, kita kena ada kos tadi RM12,000. Strapping, wrapping tadi RM1,350. Strapping RM600. Angkut kotak daripada tempat pemakanan ke airport ke kantor RM650. Lepas strapping, kita nak tinggal pelekat tu. Letak pelekat tu. Alamat. Letak bendera Malaysia, logo Malaysia, logo Tuhan, apa lah. Kita pun tak boleh letak pertubuhan ke apa pun. Sampai sana, dia tak bagi lalu, dia buang. Oh, susah nak buat dia. Itu saja dan stiker saja nak buat tu, dia kena stiker tu kena kilat dan warna. Kos 60 kotak tu, satu RM6,360. Okey, katalah dah masuk dalam kapal terbang semua, dia akan sampai ke Mesir. Mesir ni nak masuk pula kotak tu ke pintu Rafah. Kena masuk lori misi keselamatan Mesir. Itu kos dia guna lira. Tapi dia guna lira kalau dia tukar kepada Malaysia RM3,500. So semua jumlah yang saya bagi tahu tadi, kosnya adalah RM18,420. Bagi kita semua tak, kalau tak tersadai di airport tu, tak boleh. Jadi kami dah ada orang juga yang tajam. Tapi kami masih lagi jumlah duit, ya, tak cukup lagi, ya, untuk kita nak bawa pada 17 bulan. Jadi pada pagi ini saya bersadi perayaan kepada perempuan agar memberi sedikit infak untuk kemudahan ini. Mudah-mudahan Allah murahkan rezeki mampu semua. Saya rasa semua ada di mesti ada di syurga lah. Amin, amin, amin. Amin ya Allah. Amin. Saya pun kalau boleh hantar duit untuk kos-kos ini secepatnya supaya sampai. Ya, jadi saya edarkan, saya minta bantuan daripada saudara orang untuk edarkan sampul-sampul itu. Oh, terima kasih. Ya, saya edarkan urusan sampul. Jadi itu saja. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Cikgu Aliza dan kawan-kawan yang berusaha menyampaikan. Mudah-mudahan hajat kita bersama untuk memberi bantuan tercapai. Allah yang menyampaikan, insya-Allah Allah permudahkan perjalanan sampai ke sisi mereka yang sepatutnya, insya-Allah. Walaupun sekatan demi sekatan, insya-Allah mudah-mudahan sampailah seperti mana hangatnya tubuh badan mereka. Begitu jugalah Allah Ta'ala akan beri kesempurnaan dalam amalan kita, insya-Allah Ta'ala. Kita bagi keselesaan kepada mereka di sana dan Allah beri keselesaan kepada kita di sini. Terima kasih banyak-banyak cikgu. Dan saya rasa saya sudah dulu untuk pagi ini. Saya mohon kemaafan atas segala kekurangan diri saya. Yang baik itu datang daripada Allah. Dan sekali lagi tentang masjid itu pun, alhamdulillah, itu pencapaian yang baik. Walaupun bukanlah satu individu saja yang bagi RM40,000 tu kan. Mungkin ada RM4 saja duit kita dalam tu kan. Tapi Allah tetap kira. Saya kata, kalau kita miskin, mintalah pada yang kaya. Dan tidak ada yang lebih kaya melainkan Allahu Ghani, Allahu Mughni. Allah lah yang kaya dan Allah lah yang mengkayakan. Terima kasih sekali lagi kerana memudahkan urusan untuk sahabat kita nak berinfak ke luar negara. Alhamdulillah. Yang baik itu daripada Allah, yang lemah dan kurang daripada diri saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsira hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya musabbibal asbab, ya fatihal abwab, ya sami'al aswat, ya qadhil hajat, ya mujibad da'awat. Ij'alna minan najihin
وانصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين اللهم انصر المسلمين والمسلمات في فلسطين اللهم انصر المسلمين والمسلمات في غزة اللهم انصر المسلمين والمسلمات في كل مكان اللهم انصر المسلمين والمسلمات مؤمنين والمؤمنات على القوم الكافرين على القوم الظالمين اللهم انصر المسلمين والمسلمات في كل زمان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم taqabbal ya karim. Makasih Ustazah. Sekali lagi, mungkin hari ini yang terakhir saya buat jemputan. Sekali lagi sebelum saya tutup kuliah kita pada pagi ini, saya jemput untuk sama-sama hadir ke Walimatul Urus anak perempuan saya 10 Disember jam 11.30 pagi hingga 5 petang bertempat di Dewan Masjid Makbul Teluk Kubar. Saya beritahu sekali lagi, saya sebut secara umum, saya tak panggil secara personal seorang-seorang. Jadi jangan terasa awak saya tak WhatsApp aku seorang, memang dia tak WhatsApp kat siapa-siapa pun. Jadi sekali lagi dengan penuh harapan takzim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu